Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. Sewaktu video ini dirakamkan, petang ni, 7.30 petang nanti akan ada satu perlawanan di kira international friendly match lah ni di antara Sabah akan menentang Gilang International FC. Aku excited pertama kali setelah sekian lama Liga Super di tamat lah, so berehat. So inilah pertama kali kita akan melihat sendiri secara lebih dekat mengenai pemain-pemain kita, pemain-pemain baru kita yang kemungkinan besar bakal beraksi dan bakal diturunkan untuk perlawanan persahabatan ni lah. Aku sendiri sudah beli tiket, so rupanya murah ya tiket untuk international friendly ni. Grandstand RM15 je guys, biasa dalam RM35 macam tu lah. So, sekiranya kamu masih belum beli tiket dan kamu ada masa untuk hari ni untuk tengok bola ni, aku rasa masih ada tiket lagi lah. Macam, entahlah, aku tak rasa macam sambutan dah begitu banyak. Tapi pun, cuba cek lah tikethotline.com. Kalau kena silap, kamu boleh cek situ sama ada tiket ni masih available ataupun tidak. Tapi, itu lain cerita. Video kali ini aku mau berbincang dengan kamu seperti mana aku janjikan untuk memberi prediction tentang starting 11 untuk Sabah FC pula. So, siapakah pemain yang bakal diturunkan dalam perlawanan ni? Ini adalah prediction aku saja dan macam mana formation yang bakal dilakukan oleh OKS nanti berdasarkan dengan reason lah juga kenapa aku rasa pemain ni dan formation ni akan digunakan. So, jom. Okay guys, ini adalah formation dan juga kesebelasan utama yang aku rasa mungkin akan diturunkan untuk perlawanan ni. Sekarang ni aku menggunakan tacticalbot.com. So kalau kamu ingin menggunakan apps ni lah untuk mungkin kamu buat video kamu, konten kamu sendiri ataupun kamu mau suka-suka saja, kamu boleh Google tacticalbot.com dan ya kamu boleh atur sendirilah macam mana yang aku buat sekarang ni. So okay guys, ini adalah kesebelasan utama yang mungkin akan menjadi starting permulaan untuk peluang persahabatan ni, di mana macam aku cakap pada video sebelum ni, aku akan menggunakan formation 4-3-3. Okay, kenapa 4-3-3? Satu adalah kerana aku rasa sewaktu saingan Liga Super tahun 2022, Sabah FC adalah merupakan salah satu defensif tim yang cukup bagus pada perlawanan tu, di mana mereka menggunakan 3 defensive line dan juga 2 wing back pada perlawanan tersebut, dan ianya memang terbukti di mana kita dalam sewaktu kalau kena siap pertengahan saingan Liga Super tu, kita dalam merupakan salah satu tim yang mempunyai bolos yang kurang selepas JDT. Itu kalau aku dah silap. Tapi unfortunately towards the end of Liga Super dan termasuk lagi juga untuk Piala Malaysia, banyak kecederaan yang telah dialami oleh pemain-pemain especially bahagian defender kita, terutamanya Jackson D'Souza membuatkan agak tempang di situ dan kita sudah start dibolosi lah pada perlawanan tersebut. So hasil daripada tu aku rasa dengan keberadaan Dominic sekali lagi untuk meneruskan tanggungjawab beliau untuk mengemudi bahagian pertahanan kita, ditambahkan lagi dengan individu terbaru yang mempunyai kemampuan yang cukup bagus lah, iaitu Daniel Ting dan juga Gabriel selaku pengganti untuk Jackson. So aku rasa dan seterusnya Riza Ghazali lah bagi mengemudi di sebelah kanan defender kita. Aku rasa mereka sudah cukup mature untuk berada selaku 4 defensif di bahagian pertahanan kita, memahami apa permainan yang ditampilkan oleh OKS dan memahami apa keperluan OKS untuk pemain bertindak selaku defender. Again, ditambahkan lagi dengan pemain baru yang mempunyai kemampuan yang cukup bagus, itu Gabriel dan juga Daniel. Seterusnya pertahanan kita, bahagian midfield kita akan dikemudikan, of course aku rasa Badrul Bakhtiar akan turun pada perlawanan ini selaku kapten kita. Okey, tidak diumumkan lagi siapa yang akan memegang kapten untuk saingan Liga Super 2023 ni, tapi aku beranggapan dan juga aku target lah memang Badrul Bakhtiar akan terus diberi tanggungjawab sebagai kapten untuk pasukan Sabah FC, membuatkan beliau akan memulakan perlawanan ini ditemani oleh rakan beliau yang sudah sama-sama beraksi pada saingan Liga Super lepas. Pak Tisu akan bertindak selaku defensive midfield yang akan membantu bahagian tengah dan juga of course untuk membantu bahagian pertahanan, dan seterusnya Telmo Castanheira akan diletakkan selaku antara pemain yang akan mengawal bahagian tengah, ditemani oleh Badrul dan juga Pak Tesu. Dan bagi aku di bahagian hadapan pula, of course Darren Lock sudah pasti akan dimulakan untuk perlawanan ini untuk mengemudi bahagian hadapan dan dibantu oleh Sadil dan juga Jilton.
So, kenapa aku tidak meneruskan lagi formation sebelum ni, iaitu 3, berapa surah tu? 3-2 something yang formation lama tu, lupa pula apa formation tu sudah. Kerana kalau kita tengok dari segi transfer market yang telah dilakukan oleh OKS pada untuk persiapan Liga Super tahun ni, banyak firepower ataupun attacking power telah dibawa masuk di dalam persediaan ni lah. So that's why aku pasti kenapa kenapa reason aku meletakkan 4 defender instead of, kalau kita tahu pada saingan lepas defender kita sebenarnya boleh menjadi 5 dikenakan dengan 3 center back dan juga 2 wing back. So kali ini OKS aku rasa pasti akan cuba meletakkan firepower di bahagian midfield dan of course untuk di bahagian jentera serangan Sabah bagi membantu menguatkan lagi jumlah jaringan gol yang bakal dilakukan, di mana kalau kita tengok sendiri pun jumlah jaringan gol kita agak bagus jugalah, tapi tidak sebagus seperti mana yang kita mahu. Again, seperti mana kita tahu pada musim lepas, firepower kita, main striker kita tidak mempunyai main striker lah, basically macam tu. So daripada apa yang aku perhatikan dari perbelanjaan yang telah dilakukan oleh OKS untuk saingan Liga Super akan datang ni, memang banyak bahagian serangan OKS bawa masuk dan nampak agak kuat lah untuk bahagian harapan tu. So ini adalah macam-macam tadi, ini adalah kesebelasan utama yang akan memulakan perlawanan. Sudah pasti sewaktu di sepanjang perjalanan perlawanan tu nanti akan ada beberapa pertukaran lagi dilakukan, tapi aku pasti bahagian yang mungkin akan banyak pertukaran adalah di bahagian midfield dan juga bahagian wing. So aku tidak pasti sama ada Darren akan digantikan dengan Njoko atau Darren akan terus untuk mengemudi bahagian serangan bagi perlawanan ini untuk membiasakan diri mencari keserasian dengan winger dan juga center midfield kita. Pasal aku yakin Darren Lock akan menjadi ayam tambatan di sepanjang saingan Liga Super tahun 2023 ni. So okay guys, itu adalah pendapat ringkas aku mengenai starting 11 yang akan dimulakan oleh OKS bagi perlawanan menentang Geylang FC petang ni jam 7.30 nanti. Dan of course macam-macam tadi, ini adalah prediction aku sahaja, prediction kesebelasan utama dan juga prediction formation aku bagi perlawanan ni. Dan again, di sepanjang perlawanan ni sudah pasti akan beberapa pertukaran lagi dilakukan dan kemungkinan besar juga kita akan melihat perubahan formasi juga di sepanjang perlawanan ni. Dan aku mungkin juga dalam fikiran aku ada satu masa nanti akan diletakkan 2 penyerang. Darren akan digantikan dengan Jacob Njoku, di mana Jacob Njoku akan menjadi support striker ataupun akan menjadi attacking midfield as a shadow striker bagi menemani Darren Lock. Itu prediction aku lah. So sila letakkan prediction kamu pula guys. Apa kamu rasa? Apakah formation? Siapakah pemain yang bakal diletakkan untuk perlawanan persahabatan yang akan berlaku tidak lama lagi ni? Sila letakkannya di ruang komentar di bawah. Dan next video adalah mengenai perbincang mengenai result perlawanan malam ni lah. So jumpalah di video tu nanti. Assalamualaikum guys.